Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terasa diri ni agak famous seketika sebab tengok view dekat channel sendiri banyak. Tiba-tiba rasa macam YouTubers. Okay, tak ada gurau je. Saya minta maaf lah kalau kualiti video, kualiti suara tak menepati kehendak para pelajar sebab kadang-kadang bila kita edit video dia akan reduce kita punya actual file punya quality tu. Okay, sebab saya guna dua editing software. So, mungkin itu ada impact jugalah. Okay, sebab impact pertama, software pertama saya guna video editor yang memang ada dalam laptop sendiri untuk trim video dan sambung video. Yang kedua, saya guna Filmora. Okay, untuk edit dan juga buang noise background. So, saya cuba untuk buang noise background sebanyak yang mungkin lah. So, kadang-kadang mungkin ada noise background yang tak terbuang. So, saya minta maaf sangat-sangat. Okay, so pada hari ni, kita akan masuk bab 5 iaitu mengenai prinsip pembangunan. Okay, so mengenai prinsip pembangunan. Macam biasalah, dalam prinsip pembangunan, kita akan belajar daripada dua sudut, iaitu prinsip pembangunan barat dan kemudian daripada prinsip pembangunan Islam. Tapi yang menariknya hari ini adalah, sebenarnya kita akan belajar dalam satu tempoh masa saja untuk satu bab. For the first time lah, bab di dalam buku ni agak sedikit pendek dan mungkin ada juga beberapa terma yang telah disebut di dalam bab-bab yang sebelum ini. Okay, so jomlah kita mulakan. So, para pelajar boleh tengok buku pada muka surat 64. Okay, pada muka surat 64. So, kita akan tengok sama-sama lah. Okay. Okay, pembangunan barat. Oh, sorry, slide terlebih. Okay, pembangunan barat. Okay, okay, kita akan tengok lah. Biasalah, mesti akan ada takrif dahulu. Okay, sebelum kita bergerak. Okay, di sini kalau kita lihat takrif pembangunan barat ni ada dua. Di mana individu pertama, kita kata Fletchers pada tahun 1976 mendefinisikan pembangunan barat sebagai konsep pembangunan, ataupun penjelmaan atau pelahiran potensi yang tersembunyi. Itu adalah pembangunan, konsep penjelmaan atau pelahiran potensi yang tersembunyi. Fletchers tahun 1976. Manakala individu yang kedua, iaitu Todaro pada tahun 1994 mendefinisikan pembangunan sebenarnya melibatkan proses menyusun, mengorientasi semula sistem ekonomi dan sosial. Di mana kalau kita lihat pembangunan adalah bukan sekadar nak capai baik dari segi ekonomi, tapi juga dalam bentuk sosial. Perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, perkembangan yang berlaku secara beransur-ansur, kemajuan dan modernisasi itulah yang dipanggilkan sebagai pembangunan. Di mana kalau kita lihat pembangunan lebih kepada modernisasi dan juga kemajuan. Perubahan-perubahan lah ataupun kita kata perkembangan-perkembangan. Yang berlaku secara sedikit-sedikit ataupun secara terus. Itu adalah pembangunan daripada sudut barat. Prinsip pembangunan barat ada 14. Seperti yang disebut oleh Henry Fayol. Sebenarnya ini ada pada muka surat 64 dalam buku masing-masing. Tetapi penerangan sebenarnya telah diterangkan secara detail kepada para pelajar dalam bab 2. So, saya harap para pelajar bolehlah lihat dalam bab 2 semula. Saya takkan terang satu persatu supaya tidaklah redundant. Saya tak perlu teranglah satu persatu supaya taklah redundant video ni. So, bolehlah refer bab 2 di dalam tajuk evolusi teori pengurusan barat punya video mengenai 14 prinsip pembangunan ataupun pengurusan yang telah dikemukakan oleh Henry Fayol. Ada pada muka surat 27 dan juga muka surat 28. So, para pelajar mungkin boleh tengok. Kalau tak nak tengok video saya yang sebelum ni, bolehlah buka terus muka surat 27 dan 28 untuk baca perincian ataupun penerangan mengenai prinsip yang 14 yang telah diperkenalkan oleh Henry Fayol. Sebab kalau kita nak bagi tahu, kelas ni akan jadi sedikit panjang. So, kalau
Saya skip bahagian ni sebab saya dah pernah bagi tahu dengan detail pada bab 2. So, saya harap para pelajar boleh recall dan baca semula supaya masa dapat dijimatkan lah. So, para pelajar boleh buat perkara lain lah. Okey, mungkin belajar. Okey, sebab ni dah minggu kelima. Next week dah nak quiz. Okey, so bolehlah kita sama-sama belajar untuk ujian. Bukan quiz, maafkan saya, ujian. Okay, so kita ada 14, kita sebut satu lah. Okay, yang pertama authority, yang kedua disiplin, yang ketiga satu arahan, yang keempat satu perintah, yang kelima pembahagian kerja, yang keenam imbuhan, yang ketujuh pemusatan, yang ke-8 rantaian pemerintahan, yang ke-9 susunan, yang ke-10 mengutamakan kepentingan organisasi, yang ke-11 okay, kestabilan personal, kerjasama esprit de corps dan juga inisiatif. Okay, para pelajar boleh tengok okey, di dalam muka surat 27 dan 28 dan saya rasa dia lupa satu prinsip dekat sini. Okey. So, prinsip yang dia lupa adalah keseimbangan. Okey, keseimbangan. So, kita boleh masukkanlah. Okey, sebenarnya Henry Fayol mengeluarkan 14 prinsip. Dan satu prinsip yang dilupa adalah keseimbangan. Saya ulang semula, penerangan mengenai 14 prinsip pembangunan barat ini boleh dilihat pada muka surat 27 dan juga 28. Okey, pada muka surat 27 dan juga 28. Okey, so para pelajar boleh tengoklah penerangan tu secara sendiri dan juga mungkin boleh recall melalui video-video saya ataupun video dalam bab 2 iaitu mengenai evolusi teori pengurusan barat. Okey, evolusi teori pengurusan barat. So, kita akan continue lah kepada pembangunan Islam. Okey, saya harap para pelajar bersedia. Yang ni lah. Yang slide dia akan banyak dan saya akan terangkan, cuba saya upaya untuk terangkan kepada para pelajar. Okey, serba sedikit mengenai pembangunan Islam ini. Okey. So, kalau lihat pembangunan Islam ini ada di dalam muka surat 65. Okey, ada dalam muka surat 65. Okey, takrif pembangunan Islam. Ada beberapa part yang saya skip sebab dia sebenarnya redundant dengan kita kata nota di buku muka surat ataupun bab-bab yang lain. Okey, takrif pembangunan. Okey, daripada sudut bahasa kalau tengok dalam buku, okey, al-inna. Ni saya dengar lah, al-inna yang membawa maksud pertambahan secara berperingkat lah. Okey, daripada sudut istilah, okey, pertambahan dalam kategori ekonomi, sosial dan sebagainya. Okey, kalau kita belajar sebelum ni, okey, di mana dalam teori pembangunan Islam, kita ada daripada sudut ekonomi, daripada sudut sosial dan juga daripada sudut politik. Okey, sebenarnya istilah pembangunan ni tidak terdapat dalam wacana Islam tradisional lah. Sama ada dalam perbahasan fiqh ataupun perbahasan akidah. So, tak ada lah istilah pembangunan ni. Okey, ini merupakan istilah kontemporari yang diguna pakai dalam bahasa Arab. Ialah taniyah yang diguna pakai di Timur Tengah, terutamanya dalam institusi kewangan seperti pembangunan Bank Islam. Okey, terma pembangunan ini ataupun taniyah digunakan dalam kewangan, institusi kewangan seperti pembangunan Bank Islam. Okay, itu antaranya. So, sebenarnya the word development itself memang tak ada dalam konteks fiqh ataupun akidah. Okay, tak ada. Cuma digunakan dalam institusi kewangan lah, dalam kewangan Islam termanya. Okay, pembangunan. Okay, seterusnya adalah kita akan lihat okay, perbezaan, perubahan dan pembangunan. So, apa beza di antara perubahan dan pembangunan? Dalam buku tak ada dalam bentuk table macam ni, tapi saya dah tabelizekan. Okey, perkara tu adalah kita kata kriteria atau elemen yang membezakan. Okey, yang pertama adalah definisi. Perubahan merupakan kemajuan biasa tanpa campur tangan dari masyarakat ataupun negara. Okey, perubahan yang biasanya berlaku sendiri tanpa campur tangan mana-mana pihak. Itu adalah perubahan. Manakala pembangunan ialah kerja merancangkan pertumbuhan supaya menjadi pantas dengan campur tangan pihak tertentu. Pembangunan pula adalah suatu yang berbeza kerana kita ingin pertumbuhan pantas
Oleh itu, kita perlukan campur tangan pihak-pihak tertentu. Contoh kerajaan, okey? Ataupun apa-apa badan yang membolehkan pertumbuhan itu bergerak dengan pantas dan boleh terus ke arah pembangunan. Okey, tempoh masa. Okey, bagi perubahan, tiada tempoh masa tertentu yang ditetapkan. Okey, tak ada satu tempoh masa lah tertentu yang ditetapkan. Manakala bagi pembangunan, terdapat tempoh masa yang telah ditetapkan. Okey, kalau kita sedar dulu, Dr. Mahathir punya vision adalah Malaysia 2020 kan. Okey, tapi sekarang waktu zaman Najib dia kata 2030. 2020 kita tak boleh sampai. Itu adalah satu tempoh masa di mana Malaysia akan menjadi negara maju, negara yang membangun dalam tahun 2030. Itu antaranya lah. So, garis panduan. Bagi perubahan, dia tiada garis panduan yang jelas. Sebab apa? Sebab tak ada campur tangan sesiapa. So, dia nak berubah tu terpulang. Bagaimana dia nak berubah? Okay, tapi bagi pembangunan, dia mempunyai garis panduan yang jelas dalam mencapai matlamat. Maafkan ejaan dekat sini, ni mencapai matlamat. Okey, kerana apa? Kerana kalau para pelajar boleh tengok, okey, garis panduan ni contoh kalau nak ada negara maju kena ada public transportation. Sebab tu kalau dulu kita ada KTM sahaja, kemudian kita ada LRT. Okey, kemudian kita ada Putra LRT. Kemudian kita ada MRT. Okey. Kita ada ERL dan sebagainya. Itu adalah kita kata pembangunan lah. Dan apa keperluan Malaysia untuk menjadi negara membangun, apa yang diperlukan. Itu hanya daripada sudut pengangkutan awam sahaja. Okey, belum daripada sudut-sudut lain. Okey, contoh daripada sudut sosial, keperluan 1,000 ataupun 100 orang pesakit bersamaan dengan 1 orang doktor. Contoh yang kita belajar dalam bab yang lepas. Okey, that's why kita kata pembangunan dia ada satu indikasi, dia ada satu garis panduan macam mana kita nak capai. Okey, dia berbeza dengan perubahan, dia tak ada. Okey, dia tak ada. Okey, seterusnya adalah prinsip pembangunan Islam sebenarnya terbahagi kepada 4. Iaitu Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, Khilafah dan juga Tazkiyah Al-Nafs. Okey, perkara ni sebenarnya dah disebutkan sebelum ni. Okey, cuma mungkin Tazkiyah Al-Nafs tu tidak disebutlah Tazkiyah. Okey, tapi Khilafah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, Tauhid Asma wa Sifat telah disebutlah. Okey, dalam prinsip pengurusan Islam. Konsep yang digunakan untuk pengurusan dan pembangunan adalah sama. Cuma pengurusan itu adalah bawah pembangunan. Pembangunan itu boleh berlaku jika ada orang yang mengurus. Itu konsepnya. Apa beza pengurusan dan pembangunan? Okey, kita lihat Tauhid Uluhiyah di sini. Ia merupakan syarat utama dalam menyediakan garis panduan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh setiap manusia. Di mana ia merupakan proses mendapatkan hubungan pencipta dengan manusia. Itu adalah Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Okey, manakala Tauhid Rububiyah adalah konsep menanam keyakinan diri yang tinggi dalam kalangan manusia bahawa Allah itu adalah pemberi rezeki. Okey, kebergantungan manusia kepada kuasa Allah dalam mencorakkan kehidupan dan membuka ruang kepada manusia itu perlu. So, kita nak manusia ini hanya percaya Allah tu yang satu, Allah adalah pembuka rezeki, kita ni hanya pemegang amanah dan sebagainya. Itu adalah di antara prinsip yang digunakan iaitu uluhiyah dan juga rububiyah. So, kita masuk kepada prinsip yang ketiga iaitu khilafah. So, khilafah ataupun khalifah di mana kita dilihat sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Kita dilihat sebagai pemegang amanah. Benda ni dah disebut dalam teori pembangunan Islam sebelum ni dalam bab 4. So, perkara ni sama. Okey, wakil Allah itu adalah wakil yang menyampaikan perkara-perkara yang dibenarkan oleh Allah kepada manusia baik. Okey, dan juga wakil untuk melakukan perkara-perkara baik di muka bumi ini. Okey, dan kita kena percaya bahawa semua pemberian Allah adalah merupakan satu amanah. Okey, contoh tubuh badan, contoh kesihatan adalah amanah. Contoh akal fikiran yang baik, cerdas adalah amanah. Okey, contoh tangan ini adalah amanah. Contoh mulut ini boleh bercakap adalah amanah. Contoh hidung ini boleh bernafas adalah amanah. Semua itu adalah amanah. Amanah. So, kita kena percayalah semua pemberian yang Allah berikan kepada kita tu satu amanah.
Okey, macam kita percaya bahawa ibu bapa kita adalah amanah kepada diri kita. Okey, kalau kita ada anak, anak adalah amanah kepada kita. Kalau kita ada kerja, kerja adalah amanah kepada kita. Kalau kita ada wang, wang adalah amanah kepada kita. Itu adalah amanah. Dan kalau semua sedar, saya memang tekankan dan kita kata memang terapkanlah sifat amanah ni. Sebab sifat amanah ni adalah sifat yang paling sukar sekali. Okey, bukan saya nak cakap saya amanah, tapi itu adalah sifat yang sukar. So, kita sebagai manusia kenalah sentiasa praktislah supaya sifat amanah dalam diri kita ni sentiasa dapat diperbaiki untuk jadi makin baik dan makin baik. Okey, sebab kalau seseorang itu amanah, dengan apa bentuk tugasan yang diberikan, tak kisahlah apa-apa, dia akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Contoh macam solat, dia akan cuba untuk khusyuk. Dia sakit macam mana pun, dia akan cuba untuk solat awal waktu dan perkara tu amat sukar bagi manusia. Okay, kerana kita sentiasa ada perkara-perkara yang berlaku sekeliling kita yang akan mengganggu kita. That's why kita kena amanah, sebab kita tahu apa tanggungjawab dan tugas kita. Okay, seterusnya adalah tazkiyah. Okey, ataupun selalunya disebut sebagai tazkiyah al-nafs, iaitu penyucian diri. Okey, penyucian diri manusia dengan memanfaatkan sumber yang ada. Okey, dalam satu ayat disebut, bertibaranlah kamu di muka bumi ini dan kerjakanlah sumber-sumber dan hasil-hasil yang ada di muka bumi ini. Okey, maksudnya kita sucikan diri kita dengan menggunakan sumber yang ada, tapi make sure sumber yang kita dapat tu adalah sumber yang halal. Okey, manusia ni, kita ni hanyalah pemegang amanah ataupun pelaksana sahaja. Di mana kita kata kat sini, okey, yang menguruskan sumber milik Allah. Di mana kita kata amanah tu diberikan oleh Allah kepada kita. Semua harta benda, semua benda yang ada di muka bumi ini sebenarnya adalah milik Allah. Okey, udara, air, pokok, bahkan rezeki kita, jodoh kita, anak kita sendiri pun adalah kita kata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini ada di muka surat 66. So, boleh lihatlah penerangan tu pada muka surat 66. Okey, seterusnya adalah pembangunan Islam. Okey, pembangunan Islam. Okey, epistemologi. Ilmu Islam adalah berteraskan kepada Quran, okey, sunnah, ijma' dan qiyas. Okey, qiyas ni ada juga ejaan yang beza K-I-E-S. Qiyas. Okey, so sama je qiyas dan qiyas ni, tiada beza. Okey, di mana Al-Quran kita fahamlah risalah. Okey, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Sunnah adalah ataupun hadis adalah perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Okey, ijma' adalah kesepakatan para ulama berdasarkan Quran dan hadis. Okey, berdasarkan Quran dan hadis. Okey, yang sunnah ni sebenarnya hadis saya tersalah. Okey, hadis dan sunnah lah. Okey, tapi lebih kepada sunnah. Okey, ijma' tadi adalah kesepakatan para ulama berdasarkan Quran, hadis dan sunnah. Okey, kemudian qiyas pula adalah menyamakan hukum dengan satu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya kerana persamaan sebab dan manfaatnya. Itu adalah qiyas. Okey, ini kita sebut sebagai ijtihad. Itu ijma' dan qiyas ini kita sebut sebagai ijtihad kedua-duanya. Okey, Oh, maafkan saya. Okey, saya tulis sekejap ijtihad. Supaya semua boleh nampak Okey, ijtihad buruknya, ya ampun. Tak apalah, maafkan ijtihad. Okey, di mana contoh bagi qiyas ni, qiyas ada dua, qiyas jali dan qiyas kafi, tapi kita akan belajar lah. Okey, sebab itu adalah pembelajaran bagi pelajar syariah Islamiah. So, kita kata kat sini, contoh pasal rokok. Ataupun pasal rokok lah kita kata. Okey, pasal rokok. Okey, rokok mungkin pada zaman Rasulullah, perkara itu tiada. Okey, dan tiada disebut. Okey, tiada pengharaman. Tetapi rokok itu sama seperti merosakkan tubuh badan, sama seperti arak perumpamaannya. Oleh itu sebab tu dia akan jatuh hukum haram. Okey, sama juga macam vape. Okey, kemudian shisha dan sebagainya. Okey, sumber-sumber
epistemologi Islam telah membentuk dua ilmu yang utama, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okey, ada pada muka surat 66, so para pelajar boleh tengoklah. Okey, ilmu fardu ain terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Okey, sebenarnya ilmu fardu ain ni adalah kerangka asas dalam diri manusia sebagai hamba dan juga khalifah Allah di muka bumi ini. So, para pelajar boleh tengoklah pada paragraf yang ketiga. Okey, mengenai ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah secara detail. Okey, secara detail. Okey, seterusnya adalah matlamat dasar pembangunan. Okey, matlamat dasar pembangunan. Okey, so dekat sini ada pada muka surat 67 dan juga 68. Okey, untuk bab ni memang kita akan ambil masa yang banyak lah. Masa dia hanya sekejap saja. Okey, sebab kebanyakan mengenai teori pembangunan ni telah dijelaskan lah dalam bab-bab sebelum ni. Okey, matlamat dasar pembangunan terbahagi kepada dua, iaitu pembangunan peribadi dan keupayaan manusia, dan juga yang kedua mengembangkan pengeluaran yang berguna. Okey, matlamat dasar pembangunan hanya ada dua. So, kita akan lihatlah penerangan bagi kedua-dua tadi. Okey, yang pertama, kalau para pelajar boleh tengok pada muka surat 67 adalah pembangunan peribadi dan juga keupayaan manusia. Okey, ini adalah merupakan objektif pertama dasar pembangunan. Okey, di mana melibatkan usaha untuk membentuk sikap dan aspirasi yang betul, pembangunan watak, pendidikan dan latihan untuk membangunkan ilmu penyelidikan dan mewujudkan beberapa mekanisme untuk membolehkan penglibatan yang bertanggungjawab serta kreatif daripada kalangan rakyat jelata di dalam pembangunan. Okey, pembangunan peribadi dan keupayaan manusia ni merupakan kita kata satu usaha lah untuk membentuk sikap manusia dan attitude manusia itu sendiri. So, kita nak manusia ini bersedar, maksudnya bukan bersedar. Manusia ini sedar bahawa pembangunan itu hanya boleh dicapai jika kita punya sikap yang betul. Okey, sikap tidak membuang sampah, sikap tidak menyusahkan orang lain dan sebagainya. Bukan sahaja kita akan membangunkan negara, dalam masa yang sama juga pembangunan sesasiah itu sendiri. Sasiah, okey. Sasiah itu sendiri yang akan membangunkan negara itu secara sendirinya. Kerana semua orang kita kata berusaha untuk menjadi lebih baik. Bukan daripada sudut dalam diri sahaja, tapi luaran diri yang boleh kita ataupun individu lain nampak. Okey, so ia merupakan keutamaan yang utama kepada usaha yang meluas untuk menyesuaikan pendidikan selari dengan tuntutan Islam lah. Okey, di mana peribadi ni dilihat sebagai keutamaan yang utama lah. That's why Islam kita ada akhlak. Okay, akhlak. Akhlak tu adalah penting. Dari kecil, akhlak yang mulia tu penting. Okay, so that's why kita tengok kat sini, peribadi tu penting. Kalau peribadi tu bagus, okay, peribadi tu adalah cerminan bagaimana kerja kita akan laksanakan. That's why kita kata kalau peribadinya bagus, dia akan amanah. Bila dia akan amanah, produktiviti akan meningkat. Bila produktiviti meningkat, so syarikat akan membuat banyak untung dan sebagainya. Sebab dia dah tahu dah konsep tu. That's why kita kata pembangunan peribadi dan keupayaan manusia ni adalah satu kita kata point ataupun main point yang penting. Okey. Seterusnya adalah yang kedua, mengembangkan pengeluaran yang berguna. Okey, peningkatan berterusan di dalam pengeluaran negara adalah objektif penting. Tetapi perhatian patut ditumpukan pada satu pihak sahaja, iaitu efisien pengeluaran melalui beberapa gabungan hasil yang tepat. Okey, pengeluaran ni penting untuk menghasilkan pengeluaran yang berguna lah. Okey, hari tu kita akan ada belajar pasal institusi Al-Hisbah. Okey, di mana outputnya. So, untuk menghasilkan kita kata satu pengeluaran yang berguna. Okey, kalau para pelajar boleh tengok. Okey, yang konsep Al-Hisbah tu. Okey, saya buka kejap. Ada pada muka surat 48. Okey, jika manusia itu mengabdikan diri kepada Allah dan juga menggunakan sumber tenaga dalam pengurusan, okey, sumber-sumber yang ada dalam pengurusan, dia akan menghasilkan budaya kerja yang seimbang. Sebab apa Islam ni, okey, kita kata, that's why kau tengok beberapa gabungan hasil yang tepat. Okey, kerana Islam ni, kita bukan sekadar mengejar dunia, tapi juga mengejar akhirat. Kita nak capai al-falah, kebahagiaan dunia akhirat. Okey, ada pada muka surat 49, kalau para pelajar boleh tengok,
Okey, sebenarnya ini adalah recall ataupun review sahaja daripada muka surat 49. Okey, jika manusia itu mengabdikan diri kepada Allah, menggunakan sumber tenaga dan juga beretika dalam perjalanan operasi pengurusan, dia akan melaksanakan tanggungjawab keadilan. Okey, kalau dia tak beretika, akan berlaku rasuah, akan berlaku nepotisme, iaitu bias, memberikan kuasa kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan dengan tidak melihat kemampuan orang lain. Itu yang kita tak nak. Okey, itu yang kita tak nak. So, boleh tengok semula mengenai input hasil yang tepat tu kat mana pada muka surat 49 dalam bab 3 juga. Okey, so kat situ sama je. Okey, bahagian proses transformasi budaya dalam pengurusan Islam. Okey, proses transformasi budaya dalam pengurusan Islam. Okey, 3 bidang keutamaan dalam pola pengeluaran dan pelaburan adalah, okey, so kalau boleh tengok, okey, yang pertama adalah pengeluaran, kita kata penawaran makanan yang cukup. Okey, dan bahan-bahan asasi yang cukup. Okey, termasuk bahan-bahan mendirikan rumah, bahan-bahan membuat jalan, bahan-bahan mentah yang asasi untuk makan dengan harga yang berpatutan. Okey, so yang kedua adalah keperluan ketahanan dunia Islam, peralatan perang kita, okey, di mana bagaimana agama Islam itu ingin bertahan, bukan sekadar kita kata dengan doa sahaja, tapi juga kita perlu lengkapkan diri kita sebab nanti akan ada orang serang kita. Okay, that's why kalau kita lihat pada zaman Umar Al-Khattab, okay, dia kuatkan bahagian tentera laut. Keperluan ketahanan dunia Islam itu perlulah. Kemudian yang ketiga, peningkatan dalam kualiti kehidupan. Okey, di mana kita kata kat sini, okey, usaha-usaha hendaklah dibuat, okey, ke arah mempertingkatkan, okey, kita kata kat sini, kehidupan yang sebenar. So, supaya semua orang dapat capailah kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, moral dan sebagainya. Okey, ini adalah kita kata mengembangkan pengeluaran yang berguna. Okey, so bila kita dapat memperbaiki peringkat kehidupan, bila kita dapat capai kesejahteraan moral, ekonomi dan sosial, ini adalah 6 bidang keutamaan yang boleh kita kata kita laksanakanlah. Okey, yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, di mana kita kata negara ataupun kerajaan haruslah sentiasa bersifat dinamik lah. Okey, untuk mewujudkan peluang pekerjaan sejajar dengan perubahan-perubahan yang berlaku lah. Okey, dan ada satu jaminan sistem sosial, okey, untuk menampung keperluan-keperluan asasi bagi mereka yang tidak berdaya. Okey, dalam bab yang sebelum ni kita ada belajar mengenai pemberian wang ataupun sanggup hati kepada mereka yang tidak boleh bekerja, tapi hanya kepada mereka yang tidak boleh bekerja sahaja. So, jaminan sosial ini telah digunakan pakai oleh negara Brunei, di mana penganggur ataupun mereka yang tidak bekerja dan tidak mampu untuk bekerja, iaitu mereka yang ada status OKU ataupun kita kata penyakit kronik, akan diberikan allowance bulanan untuk meneruskan kehidupan mereka. Okey, kemudian pengagihan pendapatan dan harta itu perlu. Okey, dalam buku pada muka surat 68, okey, pengagihan pendapat tu tambahkan AN, pendapatan. Dan harta tu perlu diwujudkanlah. Okey, kita nak tinggikan pendapatan golongan yang berpendapatan rendah ni lah, supaya mereka akan jadi pendapatannya samutara, tidaklah terlampau rendah. Okey, so ketidaksamarataan ni, kalau kita lihat dalam bab sebelum ni, kita ada perkali Gini, betul tak? Kiraan jurang dan juga ketidaksamarataan daripada jumlah harta orang kaya dan juga orang miskin. Okey, kita tak nak jurang ni, okey, kiraan perkali Gini kita ni terlampau jauh lah. Okey, di mana kalau jurangnya terlampau tinggi, kat situ berlakulah kita kata pembangunan, tetapi akan ada orang yang sentiasa hidup susah, so kita tak nak. Okey, kemudian kita nak pembangunan yang seimbang. Okey, pembangunan daerah-daerah di dalam sebuah negeri yang tidak berat sebelah. Okey, dalam sebuah negara pun tak berat sebelah. Okey, tak ada dalam satu Malaysia tu ada negara yang mempunyai jalan raya yang baik, tapi ada negeri ataupun kan, ada negeri yang mempunyai jalan raya yang baik, pengangkutan awam yang baik dan sebagainya, tetapi ada negeri yang tidak mempunyai lampu jalan.
Sebab tu kita nak pembangunan tu biar seimbang. Kalau bandar begitu, kampung pun perlu begitu. Tapi mengikut kapasiti keperluan lah. Okey, kenapa bandar ada 10 lampu, kampung ada 1 lampu? Mungkin kerana jumlah penduduk ni yang kurang. Okey, tapi pembangunan yang dilaksanakan perlu seimbang. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita pergi daripada satu negeri ke satu negeri yang lain, bila kita lihat pembangunan itu seimbang, bermaksud pemimpin atau pengurus itu menjalankan tanggungjawab dengan baik, menjalankan amanah dengan baik. Itu yang kita nak. Okey, yang kelima adalah teknologi baru. Okey, usaha untuk mewujudkan teknologi tempatan ada pada muka surat yang sama, muka surat 68. Okey, keperluan dan juga aspirasi negeri-negeri orang Islam. Okey, pembangunan akan dapat berdiri bukan sahaja apabila kita sudah menguasai teknologi yang tumbuh dalam alam sekitar budaya dan ekonomi yang lain. Okey, kita dapat menyerap ke dalam proses teknologi itu dan mula mengeluarkan teknologi yang mencerminkan pengkhususan kita. So, untuk kita mengembangkan pengeluaran yang berguna, kita perlu create satu, kita kata teknologi baru. Okey, so kita kena ada satu part yang kita spesifik lah yang bagus. Supaya teknologi baru tu akan dapat mengembangkan pengeluaran tu menjadi pengeluaran yang banyak dan pengeluaran yang berguna. Okey, yang keenam adalah mengurangkan pergantungan negara-negara kepada dunia luar dan integrasi yang lebih di kalangan dunia orang-orang Islam. Okey, di mana kalau kita nak bergabung, kita jangan bergabung dengan negara bukan Islam. Keutamaan kita jika kita ingin membangun, kalau boleh kita bergabung dengan negara-negara Islam. Okey, bidang yang diperlukan kepada pendekatan baru dan teknik baru adalah, dalam buku pada muka surat 68, kita harus memberhentikan penggunaan semua model pertumbuhan ekonomi yang menitik beratkan peningkatan kadar pertumbuhan sebagai satu-satunya pengukur pembangunan dalam membuat perencanaan. So, kita nak tengok kat sini kita tak boleh guna model ekonomi saja. Kita kena guna model sosial ekonomi di mana ada nilai akhlak moral di dalam model tersebut. Okey, yang kedua, penggunaan pendekatan multi-objektif kepada pembangunan. Daripada terkongkong dengan pendekatan ekonometrik yang manfaatnya boleh dipersoalkan, adalah baik diwujudkan pendekatan yang bersifat problem oriented dan menilai kejayaan perencanaan dan usaha-usaha pembangunan di atas dasar memperbaiki bidang-bidang tertentu. Okey, daripada kita tengok nilai ataupun kuantiti sahaja, so kita kena cari bagaimana nak menyelesaikan masalah. Itu maksudnya. So, mungkin kita boleh ukur daripada kualiti lah, bukan kuantiti. Macam kita belajar dalam bab sebelum ni. Okay, sepatutnya pembangunan ni bukanlah sesuatu yang boleh diukur dengan kuantiti sahaja, tetapi juga daripada kedua-dua sudut, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Okay, saya dah terangkan mengenai kuantitatif dan kualitatif dalam video sebelum ni, so saya harap para pelajar fahamlah. Okay? Okay, para pelajar, kelas hari ini sedikit pendek. Okay, so saya harap para pelajar bersedialah untuk mengisi kedatangan. Okay, kod kelas pada hari ini adalah tazkiyah. Kod kelas pada hari ini adalah tazkiyah, merupakan prinsip keempat di dalam pembangunan Islam. Okey, tazkiyah. So, saya harap para pelajar dapat masukkanlah kod yang betul bagi kedatangan kelas hari ini di dalam Google Form yang disediakan. Okey, di dalam Google Form yang disediakan. Okey, pos kedatangan selalunya akan keluar selepas sejam kuliah kita berlangsung. Selepas sejam kuliah kita berlangsung. Dia akan keluar, jangan risau. Okey, sebab saya dah schedulekan waktu keluar dia selalunya selepas sejam kuliah kita berlangsung. Okey? Okey, tamatlah kelas hari ini. Itu saja bagi bab 5 iaitu prinsip pembangunan. Sebab kebanyakan prinsip ni telah kita kata belajar dalam bab-bab terdahulu. Saya harap para pelajar dapatlah sedikit sebanyak ilmu di dalam bab ini. Dan jangan lupa next week waktu tutorial para pelajar akan menjalani ujian pada minggu ke-6. Dan saya harap para pelajar boleh meluangkan masa lah untuk membaca buku, menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan dalam waktu yang terluang ni. Okey, so saya nak minta para pelajar hashtag halalkan masa yang saya tak mengajar. Okey, sebab bab ni pendek sedikit, so kita akan ada lagi 3 bab. Okey, so dan juga hashtag saya mohon semua pelajar dekan sami.
Okay, harap semua pelajar ikan lah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.